Didik TV KPM. Ya, inilah slot sukses SPM dan mata pelajaran kita pada hari ini grafik komunikasi teknikal tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini ialah lukisan perpaipan dan kita bersama dengan Cikgu Zaliza yang sekarang ini nak mengajar kita berkenaan dengan simbol piawai lukisan perpaipan. Ada banyak simbol kita nak belajar ni. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik, segmen kali ini tentang simbol perpaipan. Untuk melukis sesuatu lukisan perpaipan, pelajar mesti kenal dan tahu bagaimanakah simbol itu dilukis. Okey, untuk tajuk ini kita akan lebih mengetahui tentang sambungan T. Sambungan T maksudnya kamu kena lihat huruf T. Huruf T macam ni. Huruf T. Sambungan ada sambungan T ya. Okey, kita tengok kepada rajah nombor 1. Rajah nombor 1 ni kita nak lukis, kita kena lihat pandangan dulu. Okey, pandangan atas maksudnya pandangan plan yang dilihat dari atas. Kalau dilihat dari atas, bentuk dia huruf T. Macam ni, macam ni. Kenapa perlu ada tanda calik? Tanda calik ini untuk memberi tahu bahawasanya simbol yang digunakan ialah simbol sambungan T. Okey, sambungan T ya. Okey, pandangan hadapan. Pandangan hadapan dekat arrow yang ini, okay, kita nampak ada pipe yang melintang. Bila ada pipe yang melintang, macam inilah pipe yang melintang. Pipe yang melintang. Kemudian disalurkan di sebahagian belakang, memang kita tak nampak lah sebab kita berdiri dekat sini. Bila tak nampak, dia stop macam ni je lah. Yang tak nampak tu jangan dilukis. So, kita kena tanda calik kiri, kanan. Ada dua bahagian. Bahagian belakang tak payah. So, inilah pandangan yang tepat untuk simbol piawai sambungan T. Bagi kedudukan nombor 2, 3 dan 4, cikgu nak awak lukiskan simbol piawai sambungan T mengikut arah pandangan atas dan hadapan. Okey, sekarang murid-murid cikgu nak awak angkat jawapan dan tunjukkan kepada cikgu. Murid-murid kena lukis simbol tu lukis dan angkat. Okey. Okey, silakan. Kita nak tengok jawapan murid-murid. Nak tengok jawapan murid-murid sama tak dengan jawapan yang ada di sini? Okey. Okey, sila. Masing-masing dah cuba melukis simbol tu betul ataupun tidak. Okey. Boleh angkat sekarang ya. Okey, boleh angkat sekarang. Silakan. Siapa dah siap? Okey, dah siap angkat terus. Okey, tunjuk dekat sikit. Alright, okey. Okey, cikgu tengok dekat sini nampaknya Lutfi Iskandar betul, Tahniah. Muaz Wafi pun betul. Okey, tengok tinggi sikit lagi Mahdi. Okey, Mahdi punya jawapan pun betul. Okey, untuk Haikal ada kesilapan sedikit. Tak apa Haikal. Okey, kesilapannya dekat bahagian ni. Soalan nombor 3, pandangan atas. Okey, awak punya lukisan cuba angkat Haikal. Awak punya jawapan tadi, cikgu nampak awak lukis terik macam ni. Macam ni, kemudian ada tanda calik macam ni kan? So, salah. So, sepatutnya anda lukis, kita lihat daripada pandangan atas kan, ada satu garisan. Satu garisan dari atas tu maknanya bulat je. Kemudian, air melintang. Okey, lukis macam ni je. So, dari atas, titik je. Macam tu, titik dot. Itu yang sepatutnya. Okey, soalan nombor 4 tadi pun ada bahagian awak silap sikit. Awak buat macam mana? Tengok-tengok. Itu. Awak bulat macam ni. Benda macam ni, macam ni. Okey. Satu, ada kesilapan. Sebab apa? Pandangan hadapannya bentuk T je. Ini dia. Okey, tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Tak apa. Okey, kita lihat simbol yang seterusnya. Ini penting. Kalau tak ada simbol ini, pipe tidak boleh disalurkan ke bahagian-bahagian di dalam rumah kita. Okey, sama juga untuk mengetahui simbol siku ini, dia mesti datang daripada corner. Macam siku kita bentuk L. Kita kena kenal pasti mana huruf L. Cari dulu huruf F. Okey, tengok sini. Pandangan atas, huruf L kan? Nampak dekat Sata Mengufuk. Okey, bentuk L, betul. Okey, pandangan hadapan bukan bentuk L lah. Sebab apa? Kita lihat garisan je. Kan? Pandangan hadapan nampak garisan je. So, ada aliran ke belakang. So, bila ada aliran ke belakang, lukis bulat lah dekat sini. So, yang kita nampak, kita masukkan separuh dalam bulatan tu dan tandakan dia sebagai calik untuk menunjukkan siku. Baik, sama juga cikgu nak awak paparkan jawapan untuk soalan 2, 3 dan 4. Okey, murid-murid sedang melukis simbol masing-masing. Okey, lukis dulu ya. Cikgu bagi masa 1 minit je.
Wah, 1 minit je. Jadi Muaz, Lutfi, Okey, lakarkan je. Farish, Mahdi. Kena cepat-cepat. Dia ada bulat je kan? Ada bulat. Ya, mesti ada bulat. Okey. Kalau bentuk siku L, kita boleh nampak pada satu mengufuk. Kalau yang pandangan hadapan ni tak nampak bentuk L, jangan buat pula huruf L. Kita tengok garisan dia ke mana. Kanan ke kiri. Kemudian yang belakang tak nampak, buat bulat. Cikgu dah bagi tips dah tu. Mudah dah ni murid-murid. Cikgu dah tolong dah. Okey, bolehlah angkat jawapan anda sekarang ya. Cikgu nak semak siapa yang kali ni semua betul atau ada juga yang salah. Okey, tengok ni, tengok. Farish Haikal dulu sebelah kanan cikgu. Okey, angkat tinggi-tinggi. Okey, betul semua. Tahniah. Okey, tengok Lutfi Iskandar. Jauhkan sikit daripada kamera. Okey, pun betul. Muaz, cikgu nampak. Okey, kita cek jawapan dulu. Okey. Muaz ada kesilapan dekat sini, Muaz. Ni. Okey, Muaz ada silap. Okey, Mahdi pun betul. Kat mana kesilapan Muaz? Okey, angkat lagi sekali Muaz. Cikgu nak lukis kesilapan awak. Okey. You lukis bulat, lepas tu stop pipe air dia tu. So, tengok pandangan atas. Pandangan atas, nampak tak? Garisan ke kiri. Kemudian ni air turun kan? Tak nampak. So, bila air tu jatuh ke bawah, tak nampak buat bulat. Ni. Air tu masuk ke dalam lubang. Yang ni air tak masuk ke dalam lubang. Jadi, tak adalah aliran air. Tak ada air tu, lah nanti. Tak ada air lah. Macam mana ni? Air kan penting untuk manusia. Okey, kita salah lihat. sikit je kan cikgu tapi tetap salah. Tetap salah. Okey, sekarang lukiskan simbol piawai alat lekapan. Ini alat lekapan ni memang sangat penting. Kita kena tahu. Kita memang tahu meter air dalam bentuk gambar, tab semua. Tapi dalam bentuk simbol, kita kena tahu, kita kena hafal. Supaya nanti bila kita melukis, kita dapat melukis dengan cepat. Baik, kita lihat simbol satu persatu. Okey, nampak tak? Sinki, okey, ada bowl. Tangki, nak tahu, ada berbola. Kunci paip, ada macam bentuk kipas. Meter air, dia bentuk segi empat tepat, lorek separuh, kemudian ada arrow. Sebab apa? Air menuju ke rumah. Okey, tab, point keluar. Dot tu menunjuknya air. Pemanas air. Pemanas air kat sini segi empat. Tapi simbolnya bulat. Dan itulah pemanas air. Dia ada 3 bulatan. Bulatan besar dan 2 bulatan kecil. Satu di tengah-tengah dan satu lagi di tepi. Itu je cara nak mengecam simbol alat lekapan. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Padankan simbol piawai alat lekapan dengan betul. So, untuk soalan ini, cikgu nak seorang murid tolong berikan jawapan kepada cikgu. Apakah jawapan dan susun mengikut huruf abjad dari atas ke bawah. Okey, 1, 2, 3. Siapa nak cuba? Angkat tangan dulu. Okey, Haikal. Okey, Haikal. Okey, mulakan. Haikal, cuba. Cuba dulu. Okey, 1, 2, 3, DAF. Kita tengok jawapan dulu. Betul tak? Okey, DAF. Okey, betul. Tahniah, Haikal. Okey, untuk soalan 4, 5, 6. Okey, angkat tangan. Siapa nak cuba? Kita bagi peluang dekat murid-murid Peluang lain ni. pula. Okey, Mahdi. Nampaknya angkat tangan tu. Mahdi. Okey, Mahdi. Apa jawapan dia, Mahdi? 456 BCF. BCF. BCE. BCE. Okey, kita tengok BCE. Okey, betul. Semua betul. Tahniah. 3 Sebaik markah ni. tukar tadi jawapan. 1 soalan, 1 markah. 3 soalan, 3 markah. Okey. Kita lihat. Okey, simbol pipe aliran. Okey, tengok simbol pipe aliran. Simbol P, simbol Q. Okey, padankan. Yang mana yang betul? Okey, ini pun samalah. Cikgu tak nak panggil siapa-siapa. Angkat tangan. Silakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey. Siapa? Okey, siapa dulu? Siapa? Muaz. Jom. Siapa? Okey, Mahdi. tu nampak Lutfi. Okey, Lutfi. Ya, yang garisan P tu paip air sejuk dan Q tu paip air panas. Okey, kita semak dulu. P air sejuk, betul ke? Betul lah. Q paip air panas. P air sejuk awak cakap. Okey, 2 markah untuk awak. Dapat 2. Tahniah. Baiklah, kita lihat seterusnya ialah siapa nak cuba lagi soalan contoh nombor 6. Okey, saya bagi peluang. Okey, A apa, B apa?
Okey. Ah, Okey, seorang. Siapa lagi tak jawab tadi? Siapa lagi yang rasa-rasa nak jawab? Bolehlah jawab sekarang. Angkat tangan. Okey, silakan Muaz. Okey, Muaz. A apa? B apa Muaz? Yang A tu kunci baik. Okey, betul. Lepas tu yang B tu tangki air. Tangki simpanan. Tangki air ke tangki simpanan ni? Ha. Tangki tangki simpanan ni. Okey, betul. Kunci paip betul, tangki simpanan pun betul. Ya. Okey, baguslah. Okey. Baiklah, kita tengok soalan contoh 7 lebih kurang sama saja. So, setelah awak mengetahui simbol-simbol ni, awak bolehlah tulis jawapan ni dengan betul dan tepat. Jangan salah eja. Salah eja, tak dapatlah markahnya. Okey, kita lihat yang pertama ni takungan pancuran. Okey, ni kita tahulah bentuk yang macam ni, takungan pancuran. Okey, Q aliran sejuk. Sebab apa garisan ni dilukis terus. Okey, R ialah garisan phantom, kita tahu aliran panas. Okey, S kita tahu yang dot macam tahi lalat ni. Dot macam tahi lalat pula cikgu sebut macam ni. Okey, maaf ya. Ni adalah point keluar dan T. Tengok T mana T? T kat sana yang ada 3 bulatan. So 3 bulatan itu adalah pemanas air. Macam ni kena tulis. Pastikan betul semua perkataan yang awak tuliskan. Okey, kalau point tu cikgu eja POINT point salah je. Macam ni kan tadi. Eja POA tak boleh. Sebab apa? Dia campurkan dengan bahasa Inggeris. Okey. Salah lah. Salah. Apa lagi yang salah? Macam ni, takungan pancuran. Dia tulis takung pancuran. Salah. Okey. Sebab terminologi mesti tepat. Baru kalau dapat tepat markahnya. ejaan semua cikgu. Baik. Sebab untuk dapatkan markah, senang. Eja dengan betul dah. Baik. Okey. Faham? Baiklah, kita tengok soalan contoh 8. Ini selalu murid buat, di mana kenal pasti lukisan itu dengan menulis P, Q, R, S, T dan U berdasarkan simbol piawai. Contohnya, alat lekapan kan? Kita tengok dia punya alat lekapan, Q, S, T, U. Murid dah tahu dah lekapan dia, tapi murid tulis Q, S je. Nak bagi tak markah? Tak boleh. Sebab apa? Markah diberi apabila diberi jawapan Q, S, T, U. Ada 4. Kalau Q, S tak boleh. Walaupun ada dalam ni. Dia mesti sekali. Okey, alat pemasangan pun sama. P, R. Boleh. Walaupun dia tulis terbalik. R, kemudian P. Boleh. Tak boleh tulis satu huruf saja jika ada 2 huruf. Sikit markah pun tak ada cikgu. Tak boleh. Sebab ini soalan yang menyentuh pengetahuan asas. Okey. So, mesti tahu macam mana nak menulis, perlu ditekankan di dalam kelas. Jawapan kena lengkap lah. Lengkap. Baik. Tak boleh. Satu sahaja tak boleh. Setengah-setengah tak boleh ya murid-murid. So, kena telitilah. Okey. Undang-undang kecil perpaipan pun perlu diketahui ya. Okey, tengok undang-undang kecil perpaipan ni. Ni kamu dah belajar dalam kelas semua sekali ni. Okey, ada tab bagi siki dapur, setiap rumah ada meter air, penyelenggaraan. Lepas tu ada setiap poin keluar mesti dipasang dekat kunci paip. Setiap rumah menggunakan lebih daripada 2 buah tab. Mesti menggunakan tangki. Kemudian paip bagi saluran air panas hendaklah dipasang terus dari tangki simpanan. Dan yang terakhir, tangki simpanan air mesti mempunyai paip limpah. Mesti ada. Sebab apa? Bila ada kejadian limpahan air dalam tangki, maka paip limpahan berfungsi untuk mengalirkan air itu keluar. Baik, kita tengok soalan nombor 9. Okey, cikgu nak awak baca sendiri dan berikan jawapan anda dalam bentuk simbol macam ni. Okey? Okey. Siapa nak cuba ni? Lutfi, boleh tak? Berikan jawapan anda. Tak payah baca Boleh, pernyataan. Okey, apakah? Tak baca. Okey. Baca ke? Tak payah baca dari atas ke bawah. Okey. Pangkah betul-betul. Pangkah betul-betul. Pangkah betul-betul. Ini jawapan awak. Kita compare dekat sini. Yes. Okey, kita lihat. Pangkah. Okey, betul. Okey, betul. Okey, 3 markah untuk awak. Tahniah. Jawapan awak memang tepat. Okey. So, murid-murid semua, ini memang pentinglah. Awak kena faham betul-betul peraturan dan tulislah jawapan yang dikehendaki. Jangan tulis dengan macam ni. Salah. Tak boleh. Mesti ikut apa yang diminta.
Okey, itu Okey. saja daripada saya tentang segmen ini. Baik, terima kasih cikgu. Rupanya PAIP pun ada undang-undang. Ingatkan sekolah dan juga negara ada undang-undang. Ya, dan sekejap lagi kita akan sambung murid-murid. Kita berhenti rehat dulu. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM